اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 4. Muka surat 4, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 4, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang sunat itu, segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, padahal bukan zikir semata-mata, dan tiada disyarak, dan tiada syarak untuk suruh memulai dengan yang lainnya, yang lain daripada bismillah, maka sunat dimulai dengan bismillah. Dan yang sunat itu, sunat kita memulai dengan baca bismillah, yang mana terdahulu hukum kita memulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim ni ada 4 hukum. Ada kalanya wajib baca bismillah, mana hak terdahulunya wajib baca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah solat kita. Itu wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Ada kalanya hukum baca bismillah ni sunat. Ada kalanya hukum baca bismillah itu hukumnya haram. Haram baca bismillah. Dan ada kalanya makruh baca bismillah. Makruh baca bismillah. Ini hukum. Kalau fikir pada hukum, hukum fiqh lah ni. Ini dipanggil syarahan. Yang mana kitab Aqidatun Najin ni kitab tauhid. Tetapi dalam syarahan tu adalah juga hukum-hukum dipergi kepada hukum fiqh. Sebab dalam kitab Matan Ummil Barahin, dia memulakan kitab ni dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat dan salam. Kemudian digi pada hukum lah pulaknya, hukum baca bismillah. Hukum baca alhamdulillah dia tidak datangkan. Hukum baca alhamdulillah macam hukum baca bismillah juga. Ada ketikanya wajib kita baca alhamdulillah, ada ketikanya sunat kita baca alhamdulillah, ada ketikanya haram kita baca alhamdulillah, ada ketikanya makruh kita baca alhamdulillah. Sama juga. Ada selawat begitu juga. Ada ketika wajib selawat. Mana? Dalam solat kita itu selawat rukun. Mana wajib selawat? Tu dalam khutbah Jumaat. Tu wajib tu. Dia ada hukum wajib juga. Dia ada hukum sunat. Tu pergi kepada huraian. Tapi dalam kitab Aqidatun Najin ni, dia cuma datangkan hukum membaca bismillah. Jadi ada 4 hukum baca bismillah: wajib, sunat, haram dan makruh. Yang wajibnya terdahulu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i kita lah. Kalaulah dalam mazhab Hambali pula baca bismillah ketika berwuduk. Baca bismillah
ketika berwuduk. Dalam mazhab Hambali wajib tu. Baca bismillah ketika berwuduk. Sebab Nabi kata la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaih. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La wudu'a liman lam yusammillahi alaih. Tidak ada wuduk bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada wuduk. La wudu'a. Tidak ada wuduk. Wudu'a isim la dipanggil. Khabar la mana? Tidak didatangkan. Khabar la tidak didatang ni. Di khilaf ulama' ni. La wudu'a. Tidak ada wuduk. Sahihun ke? Kamilun ke? Jihad tu pula tu. La wudu'a. Al-wudu'a tu isim la. Khabar la mana? Khabar la tu ditakdirkan oleh ulama. La wudu'a sahihun. Mazhab Hambali. La wudu'a kamilun. Sempurna. Mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau kira bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hambali ketika berwuduk wajib. Kalau kita hukum sunat. Dibanyakkan. Contohnya la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi jiran masjid melainkan dalam masjid lah. Berjemaah. Tidak ada solat bagi orang yang duduk berhampiran dengan masjid ni. Bagi orang lelaki lah. Tidak ada solat melainkan dalam masjid. Tidak ada solat ni yang sah ke yang sempurna. Nabi tak kata. Ni khilaf ulama ni. Dalam mazhab Syafi'i kita la salata ay kamilatun. Tidak ada solat yakni yang sempurna bagi jiran masjid melainkan kena berjemaah dalam masjid. Setengah-setengah pandangan, contohnya pandangan mazhab Hanafi, la salata, tidak ada salat, ay sahihatun, yang sah bagi jiran masjid melainkan mesti kena berjemaah di masjid. Ni. Tapi cuma ada kata la salata, tidak ada solat. Solat mana? Tidak ada solat yang sah ke, yang sempurna ke? Tu ulama yang takdirnya pula. Dia regu pula dengan hadis-hadis yang lain contohnya. Sebab kita berjemaah dalam mazhab Syafi'inya sunnatun muakkadah, pandangan muktamad, pandangan Imam Rafi'i. Yang kita tidak masyhur solat berjemaah atas orang lelaki fardu kifayah, itu pandangan Imam Nawawi, itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad sunnatun muakkadah saja. Dan ada pandangan-pandangan mengatakan fardu ain solat berjemaah. Contoh dalam pandangan mazhab Hambali fardu ain. Tetapi kalau tidak solat berjemaah sah tapi berdosa jelah. Sebab fardu ain. Dan ada pandangan mengatakan solat berjemaah bagi jiran masjid ni macam berjemaah semua Jumaat. Apa hukum berjemaah semua Jumaat? Fardu kifayah? Tidak. Fardu ain? Tidak. Syarat sah solat Jumaat. Syarat sah. Mana kalau Jumaat tu fardu ain, berjemaah pun fardu ain lah. Tapi nak ceritanya, kalau semata-mata fardu ain bukan syarat sah, tak berjemaah, berdosa lah kerana tidak menunaikan fardu ain. Tapi solatnya sah. Tapi berjemaah pada semua Jumaat syarat. Kita Jumaat tiap-tiap minggu kan. Berapa syarat sah semua Jumaat? Berapa syarat sah semua Jumaat? Kita suci daripada hadas, suci dari najis, itu syarat sah solat. Syarat sah solat Jumaat. Berapa? Berapa? Teh sekali dok. Tak ajin teh benarnya. Terates sekali. Syarat sah semua Jumaat ada berapa? Biarlah tak seroyak jumlah lah. Royak antara syarat sah semua Jumaat. Berapa dia? Antaranya. Mana?
khutbah. Ya sesilah dulu. Syarat sah sembahyang Jumaat. Ha? Yelah, memang kita dah erti nak royak, tapi syarat sah tu kita buat belaka. Mana didahulukan dengan 2 khutbah. Haji sembahyang Jumaat ayat baca khutbah. Kemudian syarat sah Jumaat ni dalam waktu zuhur. Ada waktu Jumaat, ada waktu asar. Syarat sah Jumaat ni didirikan Jumaat di bangunan yang tetap, bukan di khemah-khemah padang. Tema kita buat di bangunan tetap, bukan di khemah-khemah padang. Syarat sah Jumaat ni berjemaah. Berjemaah. Itu di antara syarat sah Jumaat. Kemudian syarat sah Jumaat laginya apabila syarat sah Jumaat berjemaah, maka hak bab niat tu kena niatlah imam ataupun makmum dalam takbir. Tidak cerita kita, mana cerita syarat sah Jumaat adalah berjamaah. Maka dalam niat solat, selain daripada kosok, ta'arud, ta'ayyun, saja aku semayang fardu Jumaat, dia oleh kerana syarat sahnya berjemaah, kena niat imam kalau imam, kena niat makmum kalau makmum. Itu digigit tu lah pulaknya. Dan di antara syarat sah Jumaat laginya, cukup bilangan 40. Tu. Berapa dah tu? Syarat sah Jumaat didahulukan dengan 2 khutbah dalam waktu zuhur, berjamaah, kemudian bilangan 40 dalam bangunan yang tetap. Satu lagi dalam waktu zuhur 6 syarat sah Jumaat. Tak pandai nak royak tapi buat belaka tak ada tinggal. Tak ada tinggal lah. Tapi nak ceritanya syarat sah Jumaat adalah berjemaah. Ada pandangan syarat sah semayang yang lain pun adalah berjemaah bagi orang lelaki yang duduk berhampiran dengan masjid. Bukan fardu ain sembahyang berjemaah ni, tapi syarat sah sembahyang. Ni kadang-kadang ada orang yang dia pakai pandangan ni, maka bagi dia beranggapan hak mana hak tak mari sejid surah tu dak pakai dia tidak sembahyang. Itu yang buat kerah gitu. Itu benda yang khilaf. Ada orang berpahaman seumpamanya, walaupun disenyum-senyum orang lain, dikira hak pakainya pok-pok dia hak ada berjemaah tu je. Hak berjemaah nu ramai aku keluar tu. Nampak ke orang agama kat tu pakai piyah, pakai apa juga, kadang-kadang berjemaah, kadang-kadang tidak. Tu tak pakai. Dikira apa tu? Tak semayang, tak sah. Ni ada orang yang beranggapan seumpama tu, dan pandangan dia pada orang lain hak tak berjemaah tu, itu pandangan dia. Ni ada orang yang seumpama tu. Itu benda khilaf. Tetapi jumhur ulama mutaakhirin, kebanyakan ulama yang terkemudian ni memilih pandangan semayang berjemaah adalah sunnatun muakkadah, sunat kuat untuk, tidak berjemaah hukumnya makruh. Yang inilah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi mana ulama-ulama yang terkemudian, walaupun imam-imam mazhab mereka agak ketat sedikit berkaitan dengan orang lelaki ni, tapi ulama-ulama mereka kemudian ni lebih cenderung kepada pandangan sunnatun muakkadah. Setengah mazhab yang lain ni dia agak ketat sikit lah, berjemaah lelaki, berjemaah perempuan ngap disekat. Tidak ada. Tutup untuk perempuan tak ada. Dia gitu. Kita mazhab Syafi'i, orang lelaki sunnatun muakkadah, orang perempuan pun kuat tuntut juga, tapi ringan sikit jikalau perempuan tu tua-tua yang tidak ada tanggungjawab apa-apa. Dia agak lelaki tak kerah mana, perempuan tak larang mana. Cuma kalau perempuan sunat kuat tuntut, kalau tak jemaah tak makruh. Orang lelaki makruh. Sunatul muakkadah tu je lah. Perempuan ni sunat juga, tapi sunat tu ringan sikit mana dengan orang lelaki. Perempuan mana? Perempuan tua-tua. Hak muda-muda makruh. Hak muda-muda makruh. Orang majlis surah kena royak benar. Mek muda-muda ni mai rumah lah lebih baik. Mari si surah ni makruh. Dia gitu. Mari berjemaah ni, mari nak ngaji agama tu wajib. Tu cerita lain. Semata-mata nak berjemaah. Sama ada berjemaah 5 waktu, sama ada berjemaah tarawih, sama ada berjemaah sembahyang raya, sama belaka je hukum tu. Ada. Ini mazhab Syafi'i ni,
mazhab lain dak ngap tu sekat dak weh. Orang perempuan tak boleh. Orang lelaki wajib berjemaah. Orang perempuan jangan. Dia ketat lelaki berjemaah hukumnya ketat, orang perempuan berjemaah hukumnya ketat dak weh. Ketat belah dak weh. Kita lelaki pun jadi ringan, tak ketat mana, perempuan pun jadi ringan, tak larang mana. Ni kita ada mazhab Syafi'i kita lah. Ni ada kisah satu surah tu. Jadi orang perempuan ramah, orang lelaki tak ramah mana. Biasa ada tempat gitu. Marilah ustaz ceramah. Orang perempuan ni afdal berjemaah, afdal semai di rumah. Tidak dituntut mari surah ni orang puan. Tak tuntut mari duduk di surah. Hilang tu orang puan. Dah setengah orang puan tu mari di surah semua 5 waktu tu, tok lelaki tak mari. Dia pun dengar orang ceramah kata orang lelaki wajib kena mari. Orang puan tak dibenarkan mari. Jadi balik tak marilah orang puan ni. Dah orang lelaki tak mari, orang puan mari. Ada satu tempat gitu. Tok lelaki tak mari. Kita tak lah. Kalau tok lelaki tak mari, isteri mari, keluarga tu ada gak hubungan dengan surah masjid. Mana kalau ada maklumat apa-apa, maknanya isteri tu tahu, boleh maklum ke suami dia. Malang sekarang ada kelas agama tu, pergi ya, boleh gak royak. Ada hubungan. Sebab orang perempuan pergi surah tu pun bukan orang muda-muda. Orang tua-tua dah. Orang tua-tua dah. Tapi tok lelaki dia tu dak tua mana lagi lah. Tua tu kan, hati tu dak tua. Dia tak mari. Jadi bini hok tua je mari. Tak apalah bagi dia mari. Tapi dia sekat terus orang ceramah tu. Orang puan tua pun main rumah. Tengok alik tabih hilang hadap orang puan. Mudah kita nak perambat. Nak ajak mari payah. Nak suruh balik itu mudah. Suruh balik mudah. Kerana kita bermazhab Syafi'i ni agak ringan lah. Pertengahan. Lelaki pun tuntutannya agak tak berat mana. Orang perempuan pun tidak dilarang mana. Jadi dalam hadisnya, la salata li jaril masjid. Tidak ada salat bagi jiran masjid melainkan di masjid. Mazhab Hanafinya la salata sahihatun. Tidak ada salat yang sah. Maknanya kalau jiran masjid, solatnya ni di rumah tidak berjemaah di masjid, tidak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama la salata ay kamilatun. Sahihatun, kamilatun itu khabar la yang ditakdirkan oleh ulama-ulama. Sama dengan la wudu'a liman lam yusammillaha alaih. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wuduk mana ni? Tidak ada wuduk yang sempurna. Hak dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanbali wajib. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim hak wajib kalau mazhab Hanbalinya ketika berwudu. Kita dah, kita sunat. Itu hak bismillah, hak hukumnya adalah wajib. Dan yang sunat itu hak mana pula yang hukumnya membaca bismillah hukumnya sunat. Hak sunatnya segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak. Segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak. Kullu amrin zibalin dalam hadis. Kullu amrin zibalin. Tiap-tiap pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, yang diamati pada syarak, yang ada nilai pada syarak. Kullu amrin zibalin. Mana apa? Zibalin ni amrin yuhtamma bih. Pekerjaan yang diamati, pekerjaan yang bernilai pada syarak. Mana ni? Pekerjaan yang tak haram dan pekerjaan yang tak makruh. Itu pekerjaan yang dicita-cita, yang diamati, yang bernilai pada syarak. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang bukan pekerjaan yang haram, bukan pekerjaan yang makruh. Itu pekerjaan yang dicita-cita pada syarak.
Mana apa? Bukan yang haram dan bukan yang makruh. Itu pekerjaan yang dicita-cita pada syarak. Satu, pekerjaan yang dicita pada syarak. Kemudian pekerjaan yang dicita pada syarak ni padahal bukan zikir semata-mata. Bukan zikir semata-mata. Bukan zikir semata-mata ni. Zikir semata-mata macam berzikir tu lah. Kalau kita nak berzikir tu, kita panggil zikir semata-mata. Kita nak berzikir, itu pekerjaan yang diamati pada syarak. Tapi hak tu zikir semata-mata zikir. Hak tu tidak disunatkan mula dengan bismillah. Tu zikir semata-mata. Tidak disunatkan mula dengan bismillah. Bukan kata nak tahlil ni bismillahirrahmanirrahim. Tak tuntut tu. Tapi zikir tu pekerjaan yang dicipta pada syarak. Tapi tu zikir semata-mata tak sunat. Hak ni hak bukan zikir semata-mata. Zikir semata-mata contohnya zikir itu tu lah. Contohnya bang komat tu zikir semata-mata orang panggil. Maka nak bang, nak komat, tak sunat kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak bang ke, nak komat ke, tak sunat baca bismillah. Tu bunyi di speaker tu bila tu bunyi duk main speaker tu bismillahirrahmanirrahim. Tanya tu bila lah. Dia ngaji dalam kitab mana? Babul azan, bab azan disunatkan memulai azan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tanyalah tu bila. Kita tak ajin bang, kita tak ajin bukalah bab babul azan. Orang yang kerjanya bang, dia kena buka bab tu. Faham tak? Ini kadang-kadang mengaku saya ni Tok Bilal bergenerasi dah. Ayah saya pun Tok Bilal. Arwah Tok Ki saya pun Tok Bilal. Alhamdulillah lah. Mana generasi Tok Bilal. Tapi belajar tak bab-bang. Dia punya peraturan tuan belajar ke tak? Ke setakat belajar bang tu biar betul. Belajar bang tu biar pandai awak lagu. Waktu bab lain. Bang biar kena betul tu, bak kena belajar lah tu. Lepas tu hukum hakam dalam bang ni pula kena belajar lah. Dia ada bab dalam kitab fiqh kan. Babul azan, bab azan dan iqamah. Ada bab dia. Kena ngaji hak tu. Kita hak nak je bang ni. Tahu? Haji bang. Haji bang ni. Tak jumpa? Haji? Bang nak baru lahir. Bukan bang tu. Bang di speaker ni. Bang tu benar ni. Kena belajar lah. Kita hak jenis sekali-sekala hak tak ada agama, tak ada orang ni, kita tak apa pandai tu, kita rasa tak pelik lah. Tapi walaupun kita tak jadi Tok Bilal pun, belajarlah biar ada ilmu. Tapi kalau kata tak belajar, kita pun taklah kata pelik sangat. Taklah kata pelik sangat. Ni kalau orang-orang hak memang kerja dia Tok Bilal, ada allowance pula Tok Bilal, ada gaji pula Tok Bilal, tak pernah belajar pun bab hukum hakam. Ni nanya lah ni. Tu kadang-kadang bunyi baca macam-macam sebelum bang, sebelum qomat. Ada. Selawat-selawat tak ada. Tak disunatkan. Tidak disunatkan. Cuma ini disunatkan selawat sebelum daripada iqamah. Tak ada selawat. Belum iqamah, pandangan Imam Nawawi dalam syarah wasiknya mengatakan bahawa sunat selawat atas Nabi sebelum iqamah. Adapun sebelum azan tidak ada sebarang bacaan termasuk selawat, melainkan pandangan Syekh Al-Bakri mengatakan bahawa
Syekh Kabir Al-Bakri mengatakan sunat selawat sebelum bang dan sebelum iqamah. Tu ada pandangan dhaif. Dia panggil Manawi sebelum iqamah selawat. Sebelum bang tidak ada sebarang bacaan, termasuk tidak disunatkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang-kadang majlis speaker tu macam-macam baca. Tak disunatkan. Dosa ke? Tak dosa. Nak baca-bacalah. Baca boleh Fatihah serang ke, Qul Allah ke serang, kuliah ke serang, baca gila. Tu kerana Tok Bila ni Fatihah dah lagi, lepas tu Qul Allah lagi. Tapi nak cerita ni tak sunat. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim tidak disunatkan, termasuk selawat pun tidak disunatkan. Sekarang ni Tok Bila tarjek tak ada dah. Tak ada tarjek tak ada. Selepas Allahu Akbar tu selesai, sebelum asyhadu tu dia sunat dulu kata dengan perlahan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana kalau orang duduk dekat-dekat tu bunyi tarjek dia, sunat jawab dulu hak tarjek dia tu orang hak dengar. Kemudian barulah asyhadu an la ilaha secara kuat. Tak ada dalam ni. Antara Allah Akbar dengan asyhadu tu jalan lalu dah. Tak ada berhenti tengah tu. Mana apa tak ada tarjek lah. Dia tarjek ni asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keempat-empat tu sekali. Sebelum kita asyhadu dengan kuat. Ni ada pula. Asyhadu tu adalah tarjek. Hak lain pun ada juga. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ada. Lepas tu hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Dia ambil mana pula orang tahu tu? Ni apa benda sebenarnya? Sebelum tarjek asyhadu tu adalah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tak ada tarjek dia. Yang digi sebut mana ni perlahan mula-mula belakang tu mananya? Ni panggil gomo ni. Bukan orang muda-muda, orang tua-tua. Lepas daripada habis bang pula ni Allahu Akbar la ilaha illallah. Tu akhir bang, akhir iqamah ada. Allahu Akbar, lepas tu la ilaha illallah. Lepas tu bila nak kata apa pula? Hak perlahan ni lah, hak sunat ni. Lepas iqamah nak kata apa tu? Sunat tak kata Muhammadur Rasul? Tak sunat kata. Dia belana kona tu bila. Ni la ilaha illallah, bunyi selu-selu Muhammadur Rasulullah. Tak sunat. Sebelum kita nak berdoa tu, tak sunat. Yang sunat apa situ? Selawat sekali. Sunat selawat. Bukan sunat Muhammad Rasulullah. Tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Yang sunatnya selawat atas Nabi sekali. Hak sunat dia tak buat. Hak tak sunat dia buat. Kalau budak kau degi pokok, orang suruh dia tak buat. Orang tak suruh tu dia buat. Tak dengar? Tahu tak budak degi pokok? Degi pokok budak ni. Kita je sebut orang sini guna perkataan tu. Dia degil sangat, dia panggil degil pokok. Dia panggil mana? Pokok lah dauk tu. Dia tahu sini degil orang kali. Dah lah, hak orang suruh dia tak buat. Hak orang tak suruh dia buat. Yang disuruhnya selepas la ilaha illallah, selawat, barulah kita berdoa Allahumma rabbahad. Baru kita sunat berdoa. Selawat dulu sebelum berdoa. Lepas tu sunat ada tambah Muhammad Rasulullah secara perlahan. Tak sunat. Ni hukum, balik pada hukum. Kena ngaji belaka ni. Sama ada tukang bang, Tok Bilal, muazzin, ataupun tukang iqamah mukim, tukang iqamah, dia tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Termasuk yang mendengar kita ni pun sama juga. Hak kita diperintah jawabnya faqulu mislama yaqul. Nabi kata,
Faqulu misla ma yaqul, kita baca sebagaimana Tok Bilal kata. Tok Bilal kata la ilaha illallah, kita pun jawab dengan la ilaha illallah. Dan kita pun tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Yang disunat pada kita sebelum berdoa, selawat sekali. Tu sunat pada kita. Kalau kita berdoa, selawat dulu sekali. Saya pernah dengar lah, dia belajar di Syria ke mana. Dia kata di tempat dia belajar tu, kawasan tu lah, maknanya lepas deban Tok Bilal selawat cara kuat dengan speaker. Mari dia berdoa. Syria ke mana silap. Dia di Asia Barat tu lah. Mana dia Tok Bilal ni la ilaha illallah habibah, dia pun selawat bunyi di speaker kuat. Mana boleh dia berdoa. Dan silap nafik Islami mengatakan buat seumpama tu bid'ah yang hasanah. Dia selawat secara nyata pada kita, pelahang je situ. Tapi nak ceritanya, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Maka terbalik pada hukum, tiap-tiap keadaan yang mana hanya sunat kata la ilaha illallah, tak sunat kata Muhammad Rasulullah, maka disunatkan ingat Muhammad Rasulullah dalam hati. Tadi kita. Ada ketika-ketika yang mana disunatkan kepada kita hanya kata la ilaha illallah, dan tak sunat tambah lepas daripada itu dengan Muhammadur Rasulullah. Maka disunatkan kita ingat dalam hati kita akan Muhammadur Rasulullah untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara. Sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Mana disunatkan la ilaha illallah, tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah? Bam dan iqamah. Dan termasuk orang yang jawab, hanya disunatkan jawab dengan la ilaha illallah dan tidak ada Muhammad Rasulullah. Maka ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Mana tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah? Kita talqinkan orang yang dekat nak mati tu. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuhan Nabi suruh tu. Talqinkan orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Talqin. Kita sebut talqin kena cari buku. Nampak di nazak tu, talqin lah. Talqin mana pula? Saya tak ngapa. Buku talqin tak bawa. Dia ingat talqin. Baca buku. Talqinul mayyit ba'da dafni tu. Talqin mayat selepas bumi. Tu khilaf ulama. Sunat ke tak sunat? Asy-Syafi'iyah, Hanabilah sunat. Hanafiyah, Al-Malikiyah tak sunat. Gitu je lah. Itu talqin ba'da dafni. Talqin selepas ke bumi. Talqin ketika nak mati tu, itu sepakat ulama. Kita talqin ni ajar. Talqin ni ajar. Mana kita talqin lepas ke bumi tu, ajar lah tu. Ajar siapa? Talqinul mayyit ba'da dafni. Ajar mayat. Dia tukar pula. Kita bukan ajar mayat. Saya baca talqin ajar orang hidup ni, dia kata ni. Ajar orang hidup sejid suran tu lah. Bukan tak kubur tu. Dah talqin siapa? Talqinul mayyit, ajar mayat tu. Ni dia gejah pula dah kata bid'ah. Tak sunat. Hak pandang kata bid'ah lah. Patut sudah bacalah talqin tu. Pandangan Imam Nawawi, pandangan Ibnu Salah, guru pada Imam Nawawi, sunat talqin. Kita ikut pandangan tu. Kalau kita nak baca talqin. Kalau kita nak pakai pandangan kata tak sunat, bid'ah, tak usah baca. Lepas tu macam mana? Lagi baik tak usah baca, sebab kita boleh balik cepat. Kena? Ustaz, kita tak mau talqin. Alhamdulillah. Jimat dah masa 10 minit. Talqin dengan lama juga. Alhamdulillah. Wujud. Masalah ni mak ayah dia kan, tak mau talqin sudah kan. Tu kan tak wujud. Talqin lama tu kena tukang baca talqin rajin. Panjang jenggong dia baca. Kita dah tengok kejam jugalah. Tengok kejam apa ni? Keluar kerja ni sekejap ni. Bukan cuti ni. Mana terpulang. Tapi kalau nak talqin, talqinul mayyit, ajar nu dah kubur nu, bukan ajar orang hidup. Jadi kita talqin mayat, khotok sepakat ulama, ajar dengan la ilaha illallah.
Tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Hak ni kena niat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Ni. Ni ajar siap dengan asyhadu. Dia pergi bisik kat belah telinga tu, asyhadu alla ilaha illallah. Apa tengok dalam drama? Dalam drama tu kawan tu tak mati, esok drama lain pula. Tidak ajar dengan asyhadu tu. Yang kita ajar asyhadu ni, bukan wajib kita ajar asyhadu, adalah orang yang nak mati tu orang kafir yang maknanya kita harap dia masuk Islam. Sebab kita dengan dia baik sangat dan dia pun memang nak ke Islam dah ni. Cuma dia duduk nanti tangguh. Nak masuk Islam, saya nak masuk Islam. Ucap nantilah. Mana kita memang kenal dia ni, memang dia nak masuk Islam dah. Tapi duk main duk tangguh nanti. Dia nak mati. Wajib kita ajar dia dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya dia jadi masuk Islam. Dia pun mengucap dia kalimah syahadah. Saksinya kita seorang saja. Sebab pada masa dinazak tu tak ada orang lain. Lepas tu macam mana tu? Kita naikkan penyaksian kita kepada pihak berkuasa, beritahu dia sudah mengucap sebelum dia mati. Dalam hukum agama, saksian tersebut diterima pakar. Hukum dunia terima pakar tak tahulah. Maknanya dia orang Islam, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam. Mana saksi? Satu orang sahaja. Mana surat jabat apa dia nak mati lila baru ucap. Lepas tu kerajaan terima ke tak terima, wallahu alam lah. Tapi hukum syaraknya terima. Penyaksian satu orang hak syahadah dia. Cuma bab harta dia perlu pada dua penyaksian tu bab lain. Bab harta dia nak pusaka harta dia ke macam mana, dia perlu pada dua saksi atas keislaman dia tu. Itu bab lain lah. Cuma kita nak ceritanya penyaksian dia sebagai orang Islam dengan satu orang saksi sudah diterima pakar. Ketulah orang nak mati tu kita wajib ajar dia dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir yang memang kita harap-harap memang dia nak masuk Islam. Kalau tak, kita hanya sunat ajar la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita terlajak ke Muhammad Rasulullah, sunat kita ulang balik dengan la ilaha illallah. Sebab Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dengan la ilaha illallah masuk syurga. La ilaha illallah. Nabi tak kata Muhammadur Rasulullah. Hal ni di antara yang tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Ini ilmu hukum hakam. Ngaji benda-benda gini lah kita ngajinya. Kita duk bang apa semua tak ada pernah belajar pun. Satu kitab pun bab hukumnya bab azan dan iqamah. Jadi sebelum bang pun dibaca macam-macam. Selepas la ilaha illallah ditambah pula dengan Muhammadur Rasulullah. Selawatnya tidak ada. Kemudian dia berdoa. Jadi termasuk zikir semata-mata adalah azan dan iqamah. Tidak disunatkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benda yang penting pada syarak ni, maknanya benda hak dituntut pada syarak bukan semua juga. Hak mana tu? Hak bukan zikir semata-mata. Itu barulah disunatkan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mana contohnya nak sembelih. Nak sembelih sunat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i kita. Nak sembelih sunat mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sembelih ni kita kira benda yang agak kasar lah sembelih ni. Kenapa sunat juga baca Bismillahirrahmanirrahim? Zahir dia nya kasar. Kita sembelih tu mana kerak-kerak tu kasar. Tapi sebenarnya sembelih itu adalah untuk jadi lembut kematian binatang. Jadi mati dia mudah. Dia gitu. Matinya tak sakit.
Maknanya kalau kita kata nampak perbuatan tu perbuatan yang panggil apa? Perbuatan yang kasar lah. Di perbuatan kasar-kasar ni tak ada bismillah. Dah, di sini perbuatan tu perbuatan yang cukup lembut untuk binatang tu. Cukup baik. Matinya cepat dan matinya tidak sakit. Sebab timbul sakit-sakit ni apabila jasad berhubung dengan akal. Sebab tu bila orang hilang akal, dia tak ada sakit. Sebab di sakit-sakit ni dia berkait dengan akal. Sakit ni berkait dengan akal. Apabila terputus dah dengan otak ni, maka tidak ada sakit dah. Jadi maknanya sembelih ni rahmat nisbah binatang. Walaupun mata pun macam sembelih ni bukan rahmat ni, dak, rahmat nisbah binatang. Lepas tu dia duduk gelepar, gedah gelepar tu tabi'i je. Bukan dia gelepar sakit. Gelepar tabi'i orang panggil, pesen dia gelepar. Sakit, tak sakit dah sebab apa? Dia tak kait dah dengan otak. Ya ke dak? Mana doktor? Bukan dia kait dengan otak, dengan kepala. Kan orang yang hilang akal tu kan, dah ada sakit-sakit dah dianya. Sebab itulah hukum bunuh dalam agama adalah bidarbi unuqi, pancung leher. Sebab apa? Pancung leher ni kiranya tidak menyeksa dia. Bila pancung leher putus tubuh dengan kepala, tak ada sakit dah lah. Sebab tak ada kepala dah. Faham tak? Bagi orang yang dibunuh tu, dihukum bunuh tu, dikira bukan menyeksa. Tapi bagi orang tengok ngeri. Jangan buat. Kena hukum bunuh seumpama tu kan. Jadi orang tengok ngeri. Orang yang dibunuh tidak terseksa. Ni hukum Allah. Orang tengok ngeri. Saya pernah ceritalah, Mekah kan dipancung di khalayak ramai. Jadi adalah orang pakat nak kita tengok. Dia kata, mana orang nak pancung tu akak, kepala dak kolej lagi, orang kolej dah. Faham tak? Kepala dak kolej lagi, dak butuh lagi. Orang tengok tu kolej dah, rebah dah, pesang dah. Ngeri, takut. Maknanya orang akan tak berani nak buat kesalahan yang menyebabkan dia kena hukum bunuh. Dan orang yang dibunuh tu, maka kematiannya tidak terseksa dengan pancung. Adapun dengan gantung tekak tu, hak jelek lama mana baru mati ya. Hak tu dia akan terseksa. Sebab dia tidak terputus dengan kepala dia. Bukan sekejap nak boleh mati ya. Lama. Dia buat macam-macam. Nak suruh mati ni cepat, dia buat dengan karang. Lagi lambat nak mati. Tu kan dia ada ni hak nadi tu kan dia ada di skin dia kan. Daging dia masak dah. Nadi dia masih lagi bergerak. Tengok. Kapi nak buat. Nak konon-kononnya nak memati ni tak menyeksa. Pakai karang, lambat mati. Dia cocok jarum pula, lambat. Gantung pun menyeksa. Macam mana kita bunuh dengan cara yang tidak menyeksa? Fa ahsinul qitlata tu kita bunuh dengan bunuh yang elok. Pancung. Tu bunuh yang elok. Fa ahsinul qitlah tu. Bunuh dengan elok. Elok lah kamu akan pembunuhan tu. Sebab apa? Sebab dia tidak terseksa. Pancung tu tidak terseksa. Tapi orang tengok tadilah tak ada apa-apa, rebah dah. Satu kisah tu, waktu saya ceritanya Mekah. Jadi keluarga si mati tidak maafkan. Jadi keluarga si mati tidak maafkan, maka kena hukum bunuh lah sebab dia bunuh orang. Ketika dia angkat atau nak pacung, barulah keluarga dia maafkan. Takbir habislah orangnya. Dan kalau dia maafkan, kena bayar diat lah 1,100 ekor unta. Tapi last minute angkat gitu dah, barulah keluarga dia maafkan, dia maaf. Maknanya tengok-tengok tu ni lembek dah. Ni hak nak kena pacung ni lembek dah. Mana lepas kata dia tu tak kena bunuh tu, bukan kata bangun nopak dah, rebah, lembek dah. Dah mati dah dianya. Orang nak macam tu akak dah, tiba-tiba maaf, baru maaf.
Warna gamuk. Maknanya apabila dia pacung gitu, apa panggil apa? Pembunuhan yang tidak menyeksa. Ke orang-orang sains tak jumpa benda tu? Jumpa benda gitu? Apa dah buat? Dah kalau gatung. Terseksa. Tapi kenapa digunakan gatung? Kita perkara agama kita yakin awal-awal dah. Tapi kalau orang boleh buat kajian, tu boleh meyakinkan orang yang tak berapa yakin. Tak ada masalah lagi comel. Kalau punya orang Melayu dah sebut kata pacung gitu, memang tak ada orang jahat lah. Orang Melayu ni naku. Melayu ni naku. Mana jangan lalu kat tu pokok tu. Tak lalu dah. Tu orang Melayu. Dia naku. Orang Arab hok kerah tu pun dengan hukum agama tu jadi serik. Kalau orang Melayu, orang zaman-zaman dulu hok curi masa zaman Jepun kena minum air sabung, lepas tu dipijak atas perut, keluar sabung kat mulut, kat telinga apa semua tu, dak curi orangnya. Apa? Takut. Ada orang Melayu. Mana kalau buat hukum agama, memang tak ada lah orang Melayu kita ni. Orang Arab, orang kita kan pergi Mekah, dia royak tu. Allah Mekah. Masuk waktu semayang tu kan jual semayang, barang tinggal gitu je. Tak ada orang ambil. Kalau di Malaysia kita, lah. Sebab apa? Di Mekah ni hukum kerat tangan. Siapa nak berani ambil? Nampak aman kan? Tak buat juga. Bukti ada bak masing-masing pergi Mekah. Boleh royak orang Mekah berani nak ambil. Dia kalau curi-curi tu bukan orang Mekah. Orang luar mari musim tu je. Dia mari nak curi. Tu curinya. Kalau orang Mekah sungguh, daripada budak lagi dia tahu dah kerat tangan. Orang Mekah nak curi. Curi tu orang suka sakat orang luar. Mana kita boleh mana nyata depan mata tu. Boleh balik cerita pula kanak-kanak. Allah Mekah tinggal barang gitu, tak ada orang ambil. Dah nak ambil warna. Tak ada tangan ni. Nak ambil warna. Tu orang Arab hok degil tu. Orang Melayu. Bukan kata kat tangan. Sebut kat tangan pun. Dah. Nah, tambuh dah, takut tang dah. Kalau hukum tu terlaksana, memang tak ada lah. Sebab apa? Royak hukum bulat dah mata. Takut tak? Jadi binatang tu sembelih sebab apa? Sunat baca bismillah. Itu rahmat kepada haiwan. Mazhab Maliki tak sunat baca bismillah tu. Wajib hukumnya. Kalau sembelih binatang tak baca bismillah, tak boleh makan bangkai. Tu mazhab Maliki. Kita sunat baca bismillah ketika sembelih. Apa itu perbuatan yang dicita-cita pada syarak. Mana dalam bab peraja cerita pada syarak ni, ada yang disunatkan bismillah, tapi ada juga yang tidak disunatkan bismillah. Kalau zikir semata-mata, tu tak sunat baca bismillah. Dan tiada syarak untuk suruh memulai dengan yang lainnya. Perbuatan tu dicita-cita pada syarak, dan syarak tak suruh mula dengan yang lain. Macam hukumnya, maka sunat dimulai dengan bismillah. Kalau perbuatan tu dicita pada syarak, perbuatan yang bernilai pada syarak, tetapi dituntut memulai dengan bacaan lain. Macam solat. Solat perbuatan yang dicita pada syarak. Solat ni syarak suruh mula dengan Allahu Akbar. Maka tak sunatlah bismillah situ. Perbuatan yang dicita pada syarak, yang disunatkan baca bismillah, yang tiada syarak untuk suruh memulai dengan yang lain. Kalau syarak untuk memulai dengan yang lain, macam solat,
dituntut memulai dengan Allahu Akbar. Ni tak sunat lah. Kita nak semayang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat lah. Memang semayang ni pekerjaan yang kita pada syarak, tapi dia sudah ada bacaan dia dah. Nak semayang mula dengan Allahu Akbar. Tak ada lah Bismillahirrahmanirrahim. Dia gitu. Maknanya pekerjaan kita pada syarat ni ada syarat lah pulaknya. Syaratnya bukan zikir semata-mata dan tiada syarat untuk suruh memulai dengan yang lain. Maka perbuat pekerjaan kita pada syarat ni sunat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, yang dicita pada syarak, yang bernilai pada syarak ni, yang tidak haram, yang tidak makruh, termasuk benda harus. Makan, minum benda harus, tidur benda harus. Tu perkara yang dicita pada syarak sebab tidak haram, tidak makruh. Tetapi ada juga benda yang dicita-cita pada syarak, yang tidak haram, yang tidak makruh, yang bukan zikir. Dan memang tidak ada disuruh bacaan-bacaan yang lain, tapi tak sunat juga baca bismillah. Mana pekerjaan yang tidak haram, tidak makruh, tapi pekerjaan yang dipanggil safasiful umur, pekerjaan yang hina, pekerjaan yang jelah. Contoh dalam kitab macam dia kata, macam orang nak kamel, nak kucar baja, capung tahi itu. Itu pekerjaan yang safasiful umur, dia panggil pekerjaan yang agak lekeh, hina, keji, kotor itulah. Tak sunat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada jugalah perbuatan tu memang tidak haram, tidak makruh, bukan zikir dan tidak ada surahan bacaan yang lain permulaannya. Tapi perbuatan tu safasiful umur, perbuatan dah main dengan nak kamel tahi lah apa semua, nak baja ni, maka tak sunat memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pekerjaan kita pada syarak yang tidak haram, yang tidak makruh, sunat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perbuatan yang haram dimulai dengan bismillah. Perbuatan yang makruh dimulai dengan bismillah. Dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram zati, yakni bukan haramnya aradi. Maka haram kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh pekerjaan yang haram seperti berzina. Nak berzina dia baca bismillah, haram hukumnya. Sebab itu perbuatan yang haram zati, bukan haram aradi. Haram zati mana pula? Haram aradi mana pula? Tu kita kata kena ngaji. Kena ngajilah baru kita tahu haram zati macam mana, haram asal. Haram aradi ni contohnya minum air kepunyaan orang lain. Tu haram tu. Tapi haram tu haram aradi, haram kerana air kepunyaan orang. Hukum asalnya harus minum air. Mana haram zati? Minum arak. Tu haram zati. Minum arak tu haram. Tak ada kerana apa tak ada. Minum arak tu memang haram dah. Minum air harus. Tiba-tiba air kepunyaan orang lain dipanggil haram aradi. Haram kerana ada sebab lain yang mendatang. Apa sebab lainnya? Kepunyaan orang tanpa izin. Haram aradi dia panggil. Itu sunat baca bismillah. Haram zati sahaja haram dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.